Itu Mawar. Itulah yang kawan aku Rena akan jawab. Setiap kali ada orang yang datang ke rumah dan tanya siapa di dalam bilik hujung di tingkat kedua rumah sewa kami. Masalahnya, bilik tu kosong. Nama aku Yasmin. Kisah ni berlaku di rumah sewa kami semasa aku dan 3 lagi rakan sekampus iaitu Rena, Dina, Jessie bergelar pelajar. Rumah ni memang besar, ada 5 bilik semuanya dan semua bilik terletak di tingkat atas. Kami seorang satu bilik sementara bilik kelima iaitu bilik paling hujung kosong dan tidak berpenghuni. Setelah berpindah masuk ke situ, kami hairan sebab bilik kelima tu mempunyai pintu grill yang diletakkan di dalam bilik. Ibarat pintu grill tersebut melarang seseorang dari masuk ke dalam. Awal-awal kami masuk ke rumah tu dan tengok bilik kosong tu, kami semua rasa seram, meremang bulu roma. Sekali pandang dah macam bilik penjara. Walaupun pintu kayu boleh dibuka, kami tak dapat masuk ke dalam sebab grill berkunci. Tapi kami boleh lihat dari luar, tu adalah bekas bilik budak perempuan. Cadar dan wallpaper dinding warna merah jambu, ada patung di atas meja dan mainan budak perempuan di lantai. Kami semua dah meremang bulu roma masa tengok bilik tu. Hampir sahaja kami membatalkan niat untuk menyewa di situ, tapi kami teruskan sahaja sebab Rena cakap tak ada apa-apa di situ. Bercakap pasal Rena ni, sebenarnya baru tahun tu kami kenal dia. Dia ni pun pelajar baru di kampus. Jadi kami tak tahu banyak pasal dia. Cuma dia cerita yang Rena mempunyai sixth sense ataupun hijab matanya terbuka. Menurut Rena, dia dah selalu nampak benda-benda yang tidak boleh dilihat oleh orang biasa. Itulah bila Rena cakap tak ada apa-apa di situ, kami semua percaya dan iakan sahaja. Sehinggalah seminggu kami berada di situ. Kami dikejutkan dengan suara Rena berbual dengan seseorang di depan bilik hujung tu. Kami keluar dari bilik masing-masing dan tengok pintu bilik hujung terbuka. Rena pula di depan pintu dan seperti sedang berbual dengan seseorang yang berada di dalam bilik. Aku tengok Rena dan kata, "Woi, Rena, kau cakap dengan siapa?" Rena tengok aku dan dengan selamba menjawab, "Oh, ini Mawar. Dia tinggal di sini." Mata aku terbuka luas, bulu roma aku berdiri tegak dan kata, "Bukan kau cakap tak ada orang di sini kah?" Rena jawab, "Aku ingatkan tak ada sesiapa. Rupa-rupanya Mawar tinggal di sini. Tak apa, dia tak kacau, dia cuma duduk di sini." Sambil Rena tersenyum, dia kata lagi, "Korang tidur dulu. Esok aku ceritakan semuanya." Sebelum Rena memalingkan muka dia sambil dia sambung bercerita dengan Mawar. Kami yang tengah terkesima tengok gelagat Rena berpandangan sesama sendiri. Kami tutup pintu dan masuk tidur. Keesokan paginya Rena kumpul kami di ruang tamu untuk sarapan pagi. Waktu inilah Rena ceritakan semua tentang bilik hujung tu. Kata Rena, di situ tinggal semangat seorang budak perempuan yang bernama Mawar. Umur lebih kurang 10 tahun, dia adalah penghuni asal di situ. Budak perempuan ni friendly, dia nak berkawan. Dia janji tak ganggu kami yang tinggal di situ. Rena ingatkan lagi, kalau malam terdengar bunyi pelik, jangan takut sebab itu adalah Mawar. Dia dah kenal dengan semua orang di rumah tu dan janji tak kacau. Dina pun kata, "Gila kau Rena, kau berkawan dengan hantu." Rena kata, "Aku dah biasa. Apa boleh buat, kita dah tinggal sini. Takkan nak bawa dia gaduh atau nak halau dia kan. Korang relax je." Kami semua dah hilang selera dengar Rena bercerita. Tapi betul lah, semangat yang bernama Mawar tu memang tak ganggu. Iya, ada ketika kami dengar bunyi berjalan di koridor, bunyi pintu terbuka, kadang bunyi seseorang menyanyi, tapi lama-kelamaan kami dah tak takut. Rena pula tiap malam berbual dengan Mawar. Lama-lama dah terbiasa. Janji Mawar tak ganggu kami, sudahlah. Itulah tiap kali kalau ada orang datang ke rumah, mereka terdengar bunyi dari tingkat atas di bilik hujung. Rena akan jawab, "Oh, itu Mawar." Tidak sehingga 6 bulan kami berada di situ.
perangai Rena mula berubah. Dia mula taksub dengan Mawar. Ada satu ketika, kami membersihkan seluruh kawasan rumah. Banyak kain-kain pemilik rumah lama di dalam stor yang dah buruk dan busuk. Si Jessie kemudian kumpul kain ni dan bakar di belakang rumah. Rupa-rupanya, ada di antara kain-kain tu selimut kegemaran Mawar. Menurut Rena, Mawar marah dengan kami bertiga sebab bakar selimut kegemaran dia. Kami semua terkejut dan aku kata, habis tu macam mana ni? Rena kata, Mawar nak bunuh kami semua. Tapi kata Rena lagi, jangan risau. Selagi dia ada di situ, selagi tu Mawar tak buat apa-apa. Kami semua dah seram sejuk. Tak pasal-pasal kena ugut dengan hantu. Waktu inilah kejadian misteri mula terjadi. Setiap malam di koridor bilik, kami terdengar bunyi pisau diseret di dinding, bunyi darah menitik di lantai, diikuti dengan bunyi gelak tawa kecil di koridor. Kami setiap kali mula dengar bunyi-bunyi itu, kami buat tak kisah, kami buat-buat tidur. Tapi apa yang menyeramkan bila kami bangun keesokan harinya, terdapat tompok-tompok darah di dinding dan lantai yang terpaksa kami bersihkan. Dah jadi macam rutin harian pula membersihkan tompok darah ni. Rena pula masa ni dah jarang keluar dari bilik. Kelas pun dia tak hadir. Bila kami tanya dia okey kata, Rena hanya jawab dari dalam pintu yang dia okey. Kejadian ni berlaku lebih dari seminggu. Setiap malam pula sekitar pukul 10 malam, seperti biasa, Rena akan buka pintu bilik Mawar dan mereka akan berbual. Selama ni, tiada di antara kami yang pernah tengok pun Mawar. Yang kami tahu tentang Mawar semuanya dari Rena. Sehinggalah ada suatu hari tu, Dina ada idea. Dia nak tengok rupa Mawar. Di depan bilik hujung ataupun di depan bilik Mawar, ada sebuah almari kecil yang boleh meletakkan barang-barang. Dina kemudian letakkan kamera di almari itu dan sembunyikan kamera itu dengan kain. Kata Dina, dia nak tengok macam mana rupa Mawar sebenarnya. Betulkah yang macam Rena ceritakan selama ini? Pukul 10 malam. Macam biasa, Rena buka pintu bilik Mawar dan berbuallah mereka. Kamera tersebut pula diharap dapat merakamkan wajah Mawar. Keesokan paginya, aku dan Jessie keluar menghadiri kelas, meninggalkan Dina dan Rena di rumah. Dina ambil kamera, dia tengok apa yang dirakamkan dan sejurus selepas dia tengok tu, dia kemas barang-barang dan keluar dari rumah. Sekitar masa ni, aku dapat satu pesanan dari Dina. Dina cakap bawa Jessie ke sebuah alamat hotel ni. Dia pesan jangan bagi tahu Rena. Kami pun selepas kelas jumpa Dina. Setibanya kami di alamat bilik hotel yang diberikan, kami jumpa Dina dan tanya apa sebenarnya yang terjadi. Dina kata, apa yang dia nampak di rakaman itulah yang buat dia terus keluar dari rumah tu. Dia cemas. Aku tanya, apa yang kau rakam Dina? Dina hulurkan kamera dan arah aku tekan play. Rakaman bermula sekitar pukul 10 malam. Rena keluar dari bilik dia menuju ke bilik Mawar. Dia buka pintu bilik dan berdiri di situ. Kelihatan Mawar sedang berdiri di depan pintu bilik dan hanya mendiamkan diri. Wajahnya tiada ekspresi, melihat tajam ke depan, sementara kelihatan di dalam bilik Mawar kosong. Selang beberapa minit, Rena hanya mengeluarkan bunyi dari mulut dia, ibarat dia sedang berbual dengan sesuatu. Tetapi hakikatnya, dia hanya berdiri tegak tanpa ekspresi, melihat tajam ke dalam bilik yang kosong. Tidak beberapa lama selepas itu, dia mengeluarkan sebilah pisau. Dia mencincang lengannya sehingga berdarah, membuatkan darah menitik ke lantai. Pada masa yang sama, dia mundar-mandir di koridor dan ketawa kecil sambil dia berbisik, tunggu masa, aku akan bunuh diorang semua. Sebelum Rena masuk tidur sekitar pukul 3 pagi. Rupa-rupanya, mana ada semangat yang bernama Mawar. Rena adalah Mawar. Apa yang dia ceritakan sebagai Mawar selama ini tidak wujud. Disebabkan takut dengan apa yang kami lihat, kami segera menghubungi keluarga Rena dan meminta bantuan. Rupa-rupanya Rena mempunyai masalah bipolar yang kronik. Bermaksud seseorang boleh mempunyai beberapa personality yang berbeza. Ketika masuk ke dalam rumah, bipolar Rena semakin teruk di mana dia mencipta personality yang berbeza
bernama Mawar. Keluarga Rena telah datang ke rumah sewa kami dan membawa dia keluar dari situ. Beberapa hari selepas tu, kami pun keluar dari rumah sewa mencari rumah yang lain. Tiada kabar berita lagi kami dengar dari Rena sebab keluarga mereka telah berpindah tempat tinggal, secara langsung memutuskan hubungan kami. Apa yang kami harapkan ialah Rena sembuh seperti sedia kala. Mujurlah, Dina dapat merakamkan semuanya dan membongkarkan apa sebenarnya yang terjadi. Aku kata dengan Dina, lebih baik kita padam video rakaman tu sebelum ia tersebar dan memalukan Rena. Itulah kisah aku pada malam ini.